Ya. Lebih daripada 200 orang. Itu yang Muhammad tak perlu jelaskan bahawa sekarang ini ekuiti asing dipegang oleh satu syarikat. Ibu dulu beratus. pertamanya Yang Berhormat, janganlah terlalu banyak konspirasi. Yang Berhormat Menteri, sebelum beralih ke sektor darat, kalau boleh saya mendapat sedikit penjelasan berkaitan dengan MHB. Saya bangkitkan panjang lebar tentang MHB dalam ucapan saya, dan saya juga telah menghantar satu maklum balas kepada MEFCOM. MEFCOM minta maklum balas daripada publik, dan saya hantar 8 muka surat maklum balas pada MEFCOM bila melihat hujah-hujah yang diberikan oleh MEFCOM yang terlalu lemah. Jadi soalan saya, apakah status penjualan MHB ini, 30% MHB ini pada syarikat asing, sama ada ianya telah diluluskan oleh MEFCOM. Dan yang kedua, saya teringat apabila bercakap tentang penjualan MHB ini, saya teringat ucapan belanjawan oleh mantan Menteri Kewangan yang juga mantan Syarikat Agung DAP, Yang Berhormat Bagan, ya, ketika membentangkan belanjawan 2019 pada 2 November 2018. Dalam peranggaan 40 dan 41 ucapan tersebut, beliau menyentuh tentang cadangan untuk mewujudkan amanah pelaburan hartanah bagi lapangan terbang atau REIT, dan seterusnya menjual 30% equity REIT tersebut. Walaupun kemudian Yang Berhormat Bagan tak menjadi Menteri Kewangan, perkara tersebut tidak diteruskan. Kali ini apabila DAP berada sekali lagi dalam kerajaan, perkara ini diteruskan. Jadi adakah ini satu kebetulan? Terima kasih. Pertamanya Yang Berhormat, janganlah terlalu banyak konspirasi. Isu berkenaan dengan penstrukturan semula MHB ini bukan di bawah Kementerian Pangkutan. Itu di bawah Khazanah. Okay. Dia di bawah Kementerian Kewangan dan sebagainya, dan Kementerian Kewangan dan juga di bawah Khazanah. Equity MHB itu bukan di bawah Kementerian Pangkutan. Jadi tak ada apa-apa kebetulan antara. Saya sentuh tentang MEFCOM tadi, Yang Berhormat, sebab MEFCOM minta, saya jawab. MEFCOM boleh minta rujuk publik. Jadi dia minta pandangan publik. Saya bagi pandangan 8 muka surat nak counter balik apa penjelasan MEFCOM. Yalah. Jadi kalau kita lihat penjelasan yang diberikan oleh MEFCOM, tujuan penjualan itu terlalu lemah. Itu yang saya maksudkan. Dia soal tujuan nak bagaimana nak struktur equity itu. Yang pertamanya itu ialah di bawah pihak Khazanah. Dia tak ada kena dengan MEFCOM. MEFCOM hanya melihat dari segi satu elemen saja. Sama ada apa yang akan distrukturkan itu, dia ada mencabuli ataupun tidak menggalakkan persaingan ataupun anti-competition. Jadi MEFCOM lihat kepada segmen itu saja. Sebab mandat yang diberikan kepada MEFCOM ialah untuk lihat sama ada sesuatu penggabungan ataupun equity baru dan struktur syarikat tersebut menjadikannya sebagai anti-competition. Jadi jawapannya, MEFCOM kata tak ada anti-competition. Dan mereka telah pun memberikan maklum balas itu melalui laman sesawang MEFCOM yang boleh Yang Berhormat rujuk. Dan pada ketika ini masih boleh memberikan pandang balas. Keputusan telah dibuat oleh MEFCOM dan telah dipaparkan dalam laman sesawang MEFCOM yang orang ramai boleh merujuk kepada keputusan tersebut. Yang Berhormat, tak betul kalau kata dalam MEFCOM punya dokumen itu anti-competition saja. Saya baca dalam dokumen MEFCOM ni, hujah pertama adalah berkaitan dengan keperluan suntikan modal penyelenggaraan yang tertangguh. Yang ini saya katakan tadi, sebelum ni banyak kali saya berhujah. Kalau nak cakap tentang suntikan modal, kita banyak dana-dana dalam negara yang boleh digunakan untuk suntikan modal. Sebab itu saya kata hujahan yang diletakkan oleh MEFCOM, kalau baca satu persatu, I spend masa baca satu persatu untuk menjelaskan. Jadi sebab itu saya tak faham mengapa kerajaan beria-ria sangat, termasuklah dalam konteks ini MEFCOM di bawah Yang Berhormat Menteri, beria-ria sangat nak jual MHB ini, sedangkan kita boleh uruskan MHB dengan lebih baik dalam kapasiti yang ada dengan kita. Terima kasih. Terima kasih. Saya rasa ialah Yang Berhormat akan ada hujahnya sendiri, kita ada hujah kita. Seperti yang kita katakan, ini bukan soal penjual MHB. MHB kekal di bawah pegangan kerajaan. 70% akan dikuasai oleh kerajaan melalui Khazanah dan EPF. Cuma equity asing itu memang sekarang pun ada equity asing. Bukan sekarang tak ada equity asing, Yang Berhormat. Yang Berhormat betul, Yang Berhormat, tapi MHB sekarang di state company. equity asing sekarang dipegang oleh lebih daripada 200 orang. Lebih daripada 200 tak orang. Itu yang Berhormat tak perlu jelaskan bahawa sekarang ini equity asing dipegang oleh satu syarikat. Ibu dulu beratus-ratus orang pemegang saham, berbeza. Jadi jangan kelirukan, Yang Berhormat. Terima kasih. Equity asing itu pun dipegang oleh juga institutional fund management. Juga ada beberapa institusi. Tapi cuma seperti yang saya katakan, itu adalah yang pertamanya, kalau nak berhujah, boleh berhujah dengan pihak Kementerian Kewangan nanti. Ada di bawah Khazanah. Untuk Kementerian Pangkutan, kita hanya regulator.
Soal bagaimana nak memastikan equity itu sama ada di struktur semula, itu bukan di bawah Kementerian Pangkutan. I have no say in terms of dia punya equity distribution dan sebagainya. Jadi itu seperti yang saya katakan, itu di bawah pemilik MHB, iaitu pihak khazanah yang telah pun membuat keputusan itu secara komersial. Sama ada itu positif dan ataupun negatifnya, itu boleh masing-masing ada pandangan. Tetapi kerajaan telah pun membuat keputusan. Dan saya difahamkan PAC nak lihat deal tersebut. Tak ada masalah. Masjid Tanah boleh memanggil mesyuarat PAC untuk melihat apa yang ditentukan ataupun dimuktamadkan. Tak ada menjadi masalah bagi kita untuk PAC melihat perkara ini. Seperti yang saya katakan, MAVCOM dia ada mandat dia dari segi melihat sama ada sesuatu deal tersebut mengikut peraturan yang ditetapkan, undang-undang ditetapkan, dan pihak MAVCOM setelah mereka telah buat deliberation yang saya tidak terlibat langsung. Walaupun MAVCOM itu terletak di bawah Kementerian Pangkutan, tetapi yang berhormat kena faham, MAVCOM ini satu badan berkanun. Dia ada board dia. Saya tidak mencampuri urusan dalam MAVCOM pun. Mesyuarat pun itu dihadiri, dipengerusikan oleh pengerusinya dan juga ahli-ahli Suruhanjaya MAVCOM yang mereka membuat keputusannya dengan bebas, dengan objektif, dan setelah melihat semua fakta-fakta, mereka telah pun meluruskan permohonan daripada pihak MHB.